bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lahir daripada keturunan yang mulia dan hasil nikah Islam. Buktinya baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kharajtu min nikahil Islam la min sifahin jahiliyah." Aku dilahirkan dengan nikah Islam, bukan aku dilahirkan dari nikah jahiliyah. Di sini membuktikan pada kita bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri mengiktiraf agama ayahnya dan bondanya sebagai Muslim dan mereka mati dalam Islam. Ulama Ahlussunnah wal Jamaah itulah ketetapannya. Mereka menetapkan ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bondanya adalah dalam keadaan Islam sebagaimana agama yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai satu agama yang lurus, dan mereka meninggal juga dalam keadaan Islam. Ini dijelaskan oleh Allah dalam firman, "Fattabi'u millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin." Ikutilah agama bapamu Ibrahim alaihissalam sebagai satu agama yang lurus, dan Ibrahim itu tidak sesekali terdiri dari kalangan penyembah berhala. Ayat ini menjelaskan kepada kita selepas wafatnya Nabi Ibrahim alaihissalam ada lagi penerus akibati agama yang hanif ini, dan tidak syak bahawasanya ayahnya dan bonda Nabi sallallahu alaihi wasallam menganutinya, dan akhirnya mereka diiktiraf keislaman serta lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka juga meninggal dalam keadaan Islam. Imam Suyuti turut menghurai bahawa ayahnya dan bonda Nabi juga terdiri dari kalangan ahlul fitrah, yakni orang yang hidup pada jangka masa tertentu tidak diutuskan Nabi dan para Rasul untuk membimbing mereka. Nabi SAW dilahirkan mengikut pandangan terkuat dari kalangan ulama mazhab Syafi'i 12 Rabiul Awal hari Isnin tahun Gajah bersamaan dengan 23 April 571 Masehi. Yakni 571 tahun setelah Nabi Isa diangkat ke langit. Ada orang tanya, kalau Nabi Isa duduk ke langit, dia nak makan apa? Dia buat apa? Tak tension, tak boring ke? Jangan tanya, tu kerja Allah. Kita tanya apa yang kita buat, apa yang kita buat kerja sekarang ni. Tanya kerja Allah, kita rasa logik akal tak terima. Tapi itu adalah hak eksklusif Allah untuk menjemput Nabi Isa ke langit. Bila Nabi Isa diangkat ke langit 571 tahun, tidak ada Nabi-Nabi diutuskan. Wa imma Nabi Melayu, Nabi Kahar, ayah B, Nabi antarabangsa, Nabi Boyan, Nabi Jawa, Nabi Selangor, Nabi Johor, tidak ada. Hinggalah kepada diutuskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir kira-kira 571 tahun itu. Dan baginda diangkat menjadi Nabi dan Rasul 40 tahun kemudian. Jadi 571 campur 40 tahun pula, lebih kurang 601 tahun barulah diutuskan Nabi dan Rasul untuk membimbing manusia. Dan bila mana manusia hidup tanpa dibimbing oleh Nabi dan para Rasul, mereka hidup secara berdisiplin, tidak menzalimi maknanya orang lain atau menyembah berhala dan sebagainya, maka orang yang hidup dengan tata cara begitu dikira sebagai ahlul fitrah, dan Allah tidak menyiksa mereka dengan sebarang azab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Kami tidak akan menyiksa sesuatu kaum, masyarakat, komuniti atau individu hinggalah kami utuskan Rasul sebagai pembimbing kepada mereka. Dan ayat yang lain menjelaskan keislaman ayahnya dan bonda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dikurai oleh para alim ulama Ahlussunnah wal Jamaah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri bila mana mendapat wahyu bertemu dengan ayahnya dan bondanya, dihidupkan kembali oleh Allah seketika, dan kemudian baginda mengislamkan mereka, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lepas itu diislamkan dan diwafatkan kembali oleh Allah. Ini disebut oleh ulama kita, terutamanya Imam Suyuti rahimahullah. Sayangnya tuan-tuan, ada ustaz selebriti dalam negara kita menulis dalam ustaz khabar utusan Malaysia. Ustaz ni seorang yang convert, selalu mengelola rancangan interaktif Al-Quran, dan juga tanyalah ustaz, dan juga dalam forum perdana dia menulis dalam utusan Malaysia. Dia kata ayahnya dan bonda Nabi keduanya kafir, mati dalam keadaan
dengan berdalilkan kepada hadis abi wa ummi finnar. Hadis ini bukan Nabi sebut merujuk pada ayahndanya Abdullah bin Abdul Muttalib atau Aminah binti Wahab. Hadis ini disebut abi wa ummi finnar, maknanya Abu Lahab dan Ummul Jamil dalam neraka. Sebab mereka yang menentang. Mereka yang menentang sehingga menghasilkan satu resolusi untuk membunuh aku dan menghapus umat Islam di muka bumi. Jadi munasabah Nabi sebut abi wa ummi finnar. Dan orang Arab biasa guna kalimah abi itu bukan hanya terhad pada bapaknya, ummi itu bukan terhad pada ibu kandungnya, tetapi abi dan ummi juga turut dipergunakan bahasa ini pada fakdara dan makdara. Jadi dalil yang digunakan oleh Ustaz kita itu tak betul. Apatah lagi nak menjustifikasikan bahawa ayahanda Nabi mati kafir, bonda Nabi mati kafir dan kedua mereka diangkat. Sebenarnya tuan-tuan, orang kita terpengaruh dengan pemikiran Islam liberal dan pluralisme yang dicetuskan oleh sarjana Yahudi dan Kristian. Mereka menyuntik satu dakwah yang mendakwa bahawa Nabi Isa hebat, lahir dalam keadaan tak ada bapa. Allah jelma dalam rahim Maryam dan kemudiannya lahir Nabi Isa. Hebatnya Nabi Muhammad ni apa? Lahir bapa dia tidak beriman, mak dia tidak beriman. Jadi Nabi Muhammad itu anak haram. Jadi kami orang Kristian tak ikut Nabi Muhammad anak haram, kami lebih rela ikut Nabi Isa AS. Itu dakwah orang Kristian digembar-gemburkan, dan orang kita yang tidak ada disiplin ilmu yang mantap terpengaruh dengan dakwah Kristian yang disebarkan oleh golongan Islam liberal dan pluralisme agama. Akhirnya kita melantunkan hujah yang sama dalam arti kata istihza dan menghina Nabi SAW. Kita tak kira ustaz mana, selebriti mana, di ruangan mana sekalipun, kalau dia tetap berpegang dengan mengatakan ayahnya dan bonda Nabi, keduanya tidak Islam, keduanya mati kafir, diseksa dalam neraka, itu bentuk penghinaan pada Rasulullah SAW, menafikan kesucian nasab Rasulullah SAW, sekaligus menafikan status Nabi SAW sebagai anak yang mulia, anak yang halal, maka itu dikira murtad dan boleh membawa pada kufur. Jadi nasihat saya, berhati-hati di jalan raya. Bagi kita dengan ustaz, public figure, kadang kita tak tahu dia makan, ustaz cakap terima je lah, cakap terima je lah. Ini tiba masanya kita menerima dan menganalisa fakta. Nabi SAW tuan-tuan dilahirkan lepas daripada subuh sedikit dalam kegelapan yang masih ada. Kata ulama di rumah Abu Yusuf, yang dulunya dijadikan perpustakaan awam dekat dengan sebelah tandas Masjidil Haram. Dulu masa pemerintahan awal, zaman-zaman kegemilangan kerajaan Islam, di situ ada kubah dihias begitu cantik dan dipagarkan sehingga orang Islam seluruh pelosok dunia datang situ pergi tengok. Bila masuk fahaman Wahabi serang Mekah, serang Madinah, dia melihat orang Islam yang pergi mengunjungi tempat kelahiran Nabi, ambil berkat bid'ah, syirik, khurafat, sesat dan sebagainya, dirobohkan dan dibina perpustakaan awam. Sebenarnya tak salah, itu cuma membangkitkan nostalgia kita pada Nabi SAW. Kita mengenangnya. Bukan kita percaya itu ada kuasa, ada kudrat, ada ilmu, ada iradah yang lain selain daripada Allah. Tuan-tuan hadirin muslimin yang dirahmati Allah, bila Nabi SAW dilahirkan, terdapat tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah yang berlaku di alam ini. Antaranya muncul bercahaya terang bintang kenabian, dan keluarnya cahaya menerangi langit dan bumi. Itu dilihat oleh bondanya tercinta dan hadirin yang menyambut kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan danau Samawa yang airnya dimanfaat oleh masyarakat tempatan, kering kontang. Bila lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, danau kering itu digenangi air. Danau Sawat yang dianggap sebagai danau keramat, memiliki kuasa ajaib, walau kemarau kering kontang tak pernah kering. Tiba-tiba dilahirkan Nabi SAW, danau keramat itu yang airnya tak pernah kering pun menjadi kering. Dan runtuhnya serambi istana dan bergegar istana yang diduduki oleh Maharaja Rum dan Parsi serentak lahirnya baginda sallallahu alaihi wasallam.
yang kita baca dalam berjanji faqamadatin nairanul mahbudatu bil mamalikil farisiyah. Bila mana Nabi SAW dilahirkan, api yang disembah selama 1000 tahun lamanya yang dianggap memiliki kuasa ajaib di negeri Parsi pun terpadam. Ini semua menandakan zahirnya kebenaran, terhapusnya kebatilan. Zahirnya tauhid, terhapusnya unsur syirik. Dan ia merupakan petanda tergugahnya kuasa besar dunia, Parsi dan Rom, dengan keputeraan baginda sallallahu alaihi wasallam. Di dalam tafsir Qurtubi dan juga Ibnu Katsir disebutkan satu riwayat, inna iblisa ranna arba'a rundatin hina lu'ina wa hina uhbita ila al-jannah aw min al-jannah wa hina maulidur rasul sallallahu alaihi wasallam wa hina unzilat fatihatul kitab. Iblis menangis sengsara ada 4 masa. Yang pertama sekali Iblis menangis sengsara bila mana Iblis dilaknat oleh Allah kerana enggan bersujud pada Nabi Adam AS. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Yang kedua, Iblis menangis sengsara bila mana Iblis dicampakkan oleh Allah daripada syurga turun ke bumi. Yang ketiga, Iblis menangis sengsara bila mana dilahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi ini. Dan yang keempat, Iblis menangis sengsara bila mana diturunkan oleh Allah suratul Fatihah pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ringkasnya tuan-tuan, rupa-rupanya Iblis ni